Terima kasih Tan Sri Menteri dan Datuk Yang di-Pertua. Tadi saya terikat dengan apa yang dikatakan di mukadimah. Menteri tadi mengatakan ada pengalaman dahulu di mana Menteri sendiri telah melibatkan diri dalam rukun tetangga. Dan saya tadi mengatakan lebih 30 tahun rukun tetangga ini berwujud. Jadi adakah apa-apa pemantauan ataupun kesanan 30 tahun itu dibuat sehingga sekarang untuk mengambil tahu adakah rukun tetangga itu mencapai matlamatnya dari segi pencegahan jenayah, dan apakah perlunya untuk berkanun membawa akta rang undang-undang ini untuk buat sebagai satu akta. Apakah keperluannya sebenarnya? Mohon minta penjelasan. Ya, mungkin tadi apabila saya membentangkan rang undang-undang ini untuk bacaan kali yang kedua dalam ucapan saya, memang amat jelas telah saya menerangkan bahawa kita perlu membawa akta baru ini kerana peraturan-peraturan perlu yang digubal di bawah ordinan darurat sudah akan luput dalam tempoh 6 bulan kerana kita sudah memansuhkan ordinan itu, ya. Dan kalau kita tak bentangkan akta ini, maka ini bermakna bahawa 5,700 sudah melebihilah sekarang 5,700 rukun tetangga yang berfungsi di akar umbi tidak ada asas perundangan, ya, dan sebenarnya tidak lagi boleh berfungsi. Ini memang tidak baik sebab kebanyakan, kecuali lebih kurang 15% yang kurang aktif, yang lain amat aktif, ya. Mereka menganjurkan berbagai aktiviti dan mereka amat aktif dalam berbagai jenis bidang, termasuk usaha untuk menjaga alam sekitar dan sebagainya. Dan sebenarnya ianya sangat mengkagumkan kalau kita turun ke padang, turun ke akar umbi, memandang dan juga meninjau aktiviti mereka, ya, termasuk juga aktiviti ekonomi, ya, di mana mereka ada dengan melalui kerjasama dan semangat kejiranan, mereka wujudkan aktiviti ekonomi untuk menjanakan keuntungan bukan untuk sendiri saja tapi untuk rukun tetangga, ya. Ini sesuatu yang amat baik. Okey, nak masih tadi dah pencapaian pokok senar dulu. Okay. Ya. Terima kasih. Itu betul. Terima kasih Muhammad Menteri. Tadi saya masih ada sedikit kurang puas hati apabila yang Muhammad sebut bahawa orang yang bankrupt tidak boleh jadi AJK dan juga peronda, sebab kerana dia dianggap melakukan satu kesalahan dan diikuatkan di mahkamah dan sebagainya. Tapi bagi saya bahawa bankrupt ni bukanlah satu kesalahan jenayah. Bunuh orang yang kita bimbang bahawa, ataupun dia merompak rumah orang jadi takut dia pergi ronda, dia pergi merompak rumah orang. Sedangkan ada orang bankrupt hidup senang lebih daripada orang yang tak bankrupt. Dia bankrupt tapi dia hidup senang daripada orang yang tak bankrupt. Jadi kawan yang tak bankrupt yang susah ni meronda jaga keselamatan rumah dia. Jadi dia ni hak hidup senang ni, dia bankrupt tapi dia hidup senang sebab dia yang bankrupt, isteri dia tak bankrupt. Jadi saya katakan bahawa suatu yang tidak adil lah bagi saya, bahawa tujuan utama ialah untuk perpaduan. Jadi takkanlah orang yang bankrupt tak perlu nak bercampur dengan orang. Tak boleh nak beronda pada malam-malam bersama dengan rakan-rakan, dengan jiran-jiran yang lain. Jadi saya rasa bahawa ini bukan satu jenayah dia pergi merompak rumah orang, bunuh orang, yang kita bimbang bahawa kalau dia pergi meronda dia pula pergi merompak rumah orang. Itu munasabahlah. Ini dia bankrupt yang hidup dia senang.
Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya ingat Menteri. inilah sajalah fokus nak bangkitkan isu ini. Sebenarnya saya tidak mengatakan bahawa orang yang bankrupt itu penjenayah. Tidak. Tetapi kita sebenarnya mengikut amalan di bawah pendaftaran pertubuhan, di mana orang yang bankrupt tidak boleh memegang jawatan dalam pertubuhan. Maka itulah dari segi itu. Tetapi ini tidak bermakna bahawa mereka ini tidak boleh menyertai dalam aktiviti yang dianjurkan oleh rukun tetangga. Tidak. Kita tidak. Peronda memang ada masalah sedikit, iaitu dari segi itu kita tidak mahu supaya jadi isu, ya, dibangkitkan. Kalau mengikut hujah dan logik yang berhormat Pokok Sena, maka kita hendaklah meminda perundangan mengenai pertubuhan. Ya, dah. Ya, Kalau pertubuhan. tidak boleh memegang jawatan, itu okey. Saya Ya. masih boleh terima. Tapi untuk nak meronda, tidak ada masalah meronda ni. Dia semacam menjalankan kegiatan, aktiviti. Aktiviti kerja. Dia hari-hari pun siang-siang dia pergi kerja juga. Tak apalah. Okey, Oleh kerana orang yang bankrupt memang sering menghadapi tekanan jiwa. Dan oleh itu orang bankrupt Nanti. orang bankrupt lebih senang daripada orang yang tak bankrupt. Nanti tak apa. Kita tak mahu supaya ada jadi isu. Itu bukan Mana perkara ada yang orang besar. bankrupt? Tak ada orang bankrupt dalam Ada, Malaysia ni yang ada. jalan pakai seluar dalam, tak ada. Ini Mana ada orang bankrupt pakai seluar dalam je lah, tak ada. Orang senang. Dia lebih senang. Orang bankrupt lah pakai coat, Okeylah, pakai tie, cukuplah. bukan pakai seluar dalam. Tapi yang lebih teruk ialah bankrupt politik yang mungkin lebih teruk. Tuan Yang di-Pertua, Beli makanan, duit dia mau nak kan? Duit dia mau. Dia punya tenaga untuk ronda tak payah. Lepas tu orang bankrupt tak payahlah pergi beli makanan bagi. Sebab dia bankrupt, dia tak nak duit. You kata dia tak nak duit. Yang berhormat beli makanan untuk sokong rukun tetangga. Ya, Tuan Subang. Sri, terima kasih Datuk Speaker dan pada Senator Tan Sri Senator. Saya ingin minta penjelasan atau 2-3 perkara. Satu, saya sambung daripada Teluk Intan tadi sebab saya ini fahaman saya soalan itu belum dijawab, iaitu apakah adakah penilaian dari segi adakah apa-apa kajian bebas and independent study dengan izin dibuat lepas 30 tahun perjalanan rukun tetangga. Sebab saya rasa Senator sebagai bekas akademik dan social scientist dengan izin boleh faham kepentingan isu ini sebab memang dari segi pandangan kerajaan nampak ada kelebihan perjalanan skim ini dan skim ini harus diteruskan dan memang undang ini akan beri asas perundangan untuk 5,700 jawatan kuasa itu diteruskan. Tapi adakah apa-apa kajian, the academic study atau yang bebas, yang bukan melibatkan kerajaan, yang telah mengkaji perjalanan skim ini dan memastikan adakah skim dan apakah hasil kajian, kalau ada lah. Itu yang soalan saya yang pertama. Yang kedua, Datuk Speaker, saya nampak dari Seksyen 7 rang undang-undang ini, apabila pengarah melantik rukun tetangga area committee atau jawatan kuasa RKT, ini secara pelantikan oleh pengarah, dan daripada jawatan kuasa itu pengerusi timbalan, setiausaha dan sebagainya, 5 orang dilantik juga, ya. Jadi kita nampak dari segi ini memang top down dengan izin skim, atas ke bawah. Dan ini jelas bercanggah dengan semangat yang kita nampak dengan penubuhan JKKK, Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung, di mana dari bawah ke atas, ya, penduduk kumpul di kampung, kawasan kampung itu, mereka memilih jawatan kuasa mereka untuk menguruskan isu kampung dan termasuk keselamatan, ya. Jadi saya ingin cadangkan, ini bagi saya nampak bercakap, kalau kita nak menggalakkan semangat sukarelawan, ya, kita nak galakkan semangat silaturahim di antara penduduk, kita nak galakkan muhibah dan sebagainya, kerjasama
adakah lebih baik kita galakkan dari bottom up lah, kita kumpulkan mereka dan mereka pilih di antara mereka satu jawatankuasa, dan lepas tu secara formality jawatankuasa itu dilantik atau diiktirafkan, ya. Jadi ini saya nampak sebagai satu aspek yang kurang yang tidak selaras dengan matlamat yang disenaraikan tadi oleh Tan Sri. So itu yang saya minta penjelasan. Kenapa kita buat top down di sini, padahal pada untuk sistem JKKK yang cukup berkesan juga kita buat bottom up. Minta penjelasan. Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya terdapat beberapa kajian akademik, ya, mengenai social dynamics rukun tetangga, ya, yang telah dihasilkan oleh penyelidik-penyelidik dari universiti-universiti tempatan, yang telah membuktikan bahawa perhubungan di tempat yang mempunyai rukun tetangga adalah lebih rapat berbanding dengan tempat-tempat yang tidak mempunyai rukun tetangga. Kita boleh membincangkan perkara ini dalam forum lain lah, ya. Tapi memang ada penyelidikan dan kajian seumpama ini. Yang keduanya mengenai cara pelantikan, sebenarnya proses JKKK juga bukan seolah-olah macam pilihan raya, ya, tetapi juga berkumpul mereka yang berminat. Begitu juga dalam perlantikan rukun tetangga, di mana kita menghubungi mereka yang sudah aktif dalam kawasan yang berkenaan, seperti yang saya telah katakan, pemimpin-pemimpin NGO, ya, dan juga pegawai kerajaan, guru, termasuk juga pengetua atau guru besar, di mana kita tahu mereka ada di sana. Kami menghubungi mereka dan selepas itu berunding siapa nak jadi pengerusi. Memang proses ini walaupun bukan secara demokratik ala pilihan raya, ya, tetapi ianya juga agak berkesan. Memang kalau mereka tak aktif, memang mereka akan dipulaukan oleh para penduduk, dan jawatankuasa KRT seumpama ini tidak berjaya. Oleh itu kita ada penilaian dari segi tahap keaktifan, the level of activeness, ya, di mana kita menilai melalui maklum balas daripada rakyat. Kalau kita semuanya mengikut proses pilihan, sudah pastinya akan masuk campuran politik, ya, di mana memang sudah disebut bahawa ada rebutan di antara pakatan dan cuba nak merebut barisan. Itulah yang sudah jadi sebenarnya merosakkan keharmonian yang sedia wujud, yang tidak partisan, tidak berunsur parti politik berpartian, ya. Maka itulah yang saya nak tegaskan di sini, bahawa memang dalam proses pelantikan kita mengambil kira. Ada juga yang di antara AJK yang fahaman politik mereka itu adalah berbeza. Ya, itu tak mengapa, ya, selagi mereka boleh bekerjasama. Saya ingat itu yang penting, ya. Ya, Subang mengenai ya. Subang, ya, Subang sekali lagi. Ya. Bolehkah ringkas, ya? Ya, memang ringkas. Ini Datuk Speaker, dan terima kasih pada Tan Sri Senator, berkaitan dengan Seksyen 19, di mana saya nampak ini seksyen ini saya kurang senang, sebab saya nampak di sini kita tubuhkan skim ini pada asas semangat sukarelawan, ya. Kita galakkan mereka datang dan menyumbang pada satu perkhidmatan pada masyarakat mereka sendiri. Jadi, tapi pada masa yang sama, di sini saya nampak, saya baca dengan izin, a member of the VP Voluntary Patrolling Scheme whilst on duty, kalau dia willfully gives false information, disobeys the lawful order, acts in any manner which is obscene, abusive, insulting, uses obscene language, tidur, gambling, under the influence of alcohol, drugs, acts negligently, kecuaian saja, buat kerja secara kecuaian. Ini semua adalah dianggap sebagai kesalahan jenayah.
dan boleh dihadapkan di mahkamah, disabit dan didenda RM2,000 atau dipenjarakan pun untuk 1 tahun. So jadi bagi saya, kenapa kita letak ini? Kita nak galakkan orang masuk, dan di Seksyen 17 saya nampak kuasa yang cukup jelas ada di tangan pengarah untuk kawasan itu. Kalau adakah seorang ahli yang melakukan salah lakulah, misconduct dengan izin, so pecah dia, the power is there. You can terminate anytime the membership. So dia mabuk ke bila dia datang, okeylah, pecat dia, itu saja. Kenapa nak ini seolah-olah macam menakutkan orang dan tidak menggalakkan orang datang kepada skim ini. Kita nampak kelebihan skim ini, tapi saya pun kurang faham apakah tujuan ini kita masukkan peruntukan macam ini, padahal kita nak galakkan dan mengembangkan skim ini. Minta penjelasan. Ya. Ibu Menteri. Saya ingat, saya boleh faham kekhawatiran yang berhormat. Ya, sebenarnya memang ada kuasa, pengarah ada kuasa untuk memecat. Tetapi tidakkah lebih baik, bukankah lebih baik kalau kita ada senaraikan sebagai panduan apakah yang asas untuk mengawal tata kelakuan anggota SRS, ya, supaya mereka ini yang nak menyertai SRS mereka faham. Itulah saja. Kalau tak ada, nanti kita dituduh pula kita salah guna kuasa, kita kita boleh ada juga yang di kalangan yang berhormat dari sebelah sana yang menyuarakan kekhawatiran bahawa adakah anggota SRS akan mereka akan menjalankan tugas dengan baik, apakah kalau ada anasir-anasir yang tidak kurang baik, ini adalah untuk memberi penjelasan lah, ya, sebagai satu tahap yang dapat dipersetujui kerana ada kuasa perundangan. Itulah saja, bukan nak menakut-nakutkan orang. Kalau kita menakut-nakutkan orang, memang tak mungkin KRT berkembang dengan begitu pesat, SRS begitu pesat dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Ya, memang disambut dengan baik. Ya, sangat cukuplah yang Subang. Maksud saya bukan kita boleh ada code of conduct. Itu maksud saya bukan ada. Tapi kita boleh ada satu garis panduan, boleh buat ini macam tak boleh buat macam A, B, C sampai D. Itu boleh, itu bukan masalah. Tapi you jadikan itu kesalahan jenayah. Itu yang maksud dia. Ya, sudah terang. So this is not a uniform body. Ini bukan macam Rela. Rela itu lain. This is a uniform. This is the neighborhood patrol. Itu saja. Ya, tapi neighborhood patrol, neighborhood watch seperti yang disebut oleh Arau tadi dengan tepatnya, ya, ini adalah konsep neighborhood watch. Tetapi neighborhood watch juga mesti ada rukunnya. Itulah rukun tetangga. Saya setuju dengan rukun. Saya tidak ada masalah dengan rukun. Saya ada masalah dengan menjadikan kesalahan jenayah dihukum 1 tahun penjara. Itu isu dia. Itu ialah yang maksimum, ya, dan ini adalah enabling clause. Bukan kita akan jadi satu police state, bukan. Kita cumalah mengatakan memang menakutkan mereka yang mungkin berhasrat kurang baik. Itulah saja.